Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab yang sangat bermanfaat, nama dia Riyadhus Salihin. Pada tu orang kata, kita ni kalau kita nak belajar kitab akhlak, adab, tasawuf zaman kita ni, yang selamat, yang murni, kitab apa? Jawab dia kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ni tak banyak cakap. Imam Nawawi buat siap debat. Dia bawa 2-3 ayat Quran, lepas tu dia bawa hadis. Cukup kita beramal dengan dia pada. Kalau kita cari kitab tinggi-tinggi, martabak atau martabak ni, banyak benda tu tidak faham kita. Siapa perekat kita belajar tak faham. Tapi ada orang kata, hak tak faham itulah hak tinggi martabaknya. Macam mana tu faham? Tak faham tinggi martabak. Buka muka surat bab yang ke-63 dalam terjemahan ni 420 nombor. Bab yang ke-63, babut tanafusi fi umuril akhirah wal istiktsari mimma yutabarraku fih. Bab tanafus, berlumba-lumba, berebut kita di dalam urusan akhirat dan memperbanyakkan melakukan sesuatu yang mendatangkan keberkatan. Jadi kita nak cari benda yang boleh buat berkat. Amalan itu jadi berkat. Jangan cari barang hak jadi berkat. Gosok itu, gosok sini. Hak tu dia pergi khurafat tu nama dia. Allahu Akbar. Dia buat mari batu tempat lahir Siti Fatimah. Yang ambil mana batu tu? Katanya pergi cokeh rumah Siti Khadijah, Mekah. Jumpa dia tu. Nak boleh cokeh waktu ambil. Bongkar waktu ambil mari, pakat letak sini. Orang mari suruh letak anak gosok belakang. Ni tempat berkat. Kita kata bukan lagu tu. Ni kita nak cari hak berkat ni lagu mana. Dalam bab ini, maksud bab itu al-ijtihadu fil amali salih. Kita kena berusaha, tandalah ini syarah ni tak ada dalam kitab matan. Maknanya seorang itu kena berusaha melakukan amal-amal salih supaya dia dapat meraih amalan-amalan, perkara-perkara yang boleh membawa kepada pujian, amalan yang terpuji. Sebab bila kita buat amal kebajikan yang menyebabkan kita jadi berlomba-lomba semangat untuk nak buat kebajikan, mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala dan memperbanyakkan amal-amal yang baik. Itu makna tanafus, makna berebut puak kita ni untuk apa? Untuk nak berebut memperbanyakkan amal kebajikan. Dalam Al-Quran, dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk memperolehi nikmat kesenangan itu, hendaklah kamu berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Jadi orang betul-betul nak senang di akhirat, nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia berlomba-lomba, bersungguh-sungguh melakukan amal kebajikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita beberapa nikmat syurga. Nikmat syurga yang banyak. Kemudian Allah pun kata, kalau mu nak nikmat yang aku sediakan itu, falyatanafasil mutanafisu, berebut buat kebajikan. Tanda ayat ini dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ya. Surah Al-Mutaffifin ayat 26.
Ayat tu ekor tu. Kepala dia nya. Kalau kamu nak, pergi cari. Pasal itulah Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita para jemaah sekalian supaya berebut, berusaha mencari perkara yang boleh menyenangkan kita di akhirat esok. Berebutlah kita. Ayat 26. Tengok sebelum ayat ni, tuan-tuan tengok. Innal abrar, daripada ayat 22. Innal abrar lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun. Tu cerita orang-orang abrar, orang baik-baik tu ala syurga. Dengan nikmat-nikmatnya, maka baru sampai ayat ni Tuhan kata wa fi zalik, kalau munah tu falyatanafasil mutanafisun, berebutlah buat kebajikan. Itu mana ayat ni ayat menggalakkan. Pasal itulah ayat ni kalau kita baca sekak, baca tengah dia aja kita tak nampak. Jadi kita kena undur bermula daripada ayat 22. Tanda situ pergi ayat 22 baru sampai ke falyatanafasil mutanafisun. Baiklah para jemaah sekalian, hadis dalam bab ini ada dua hadis. Hadis yang pertama nombor 569. Wa an Sahd bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyakh faqala lil ghulam ata'zanu li an u'tiya haula faqala al-ghulamu la wallahi ya Rasulullah la uthiru binasibi minka ahada fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Menarik cerita ni daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minumnya. Mana orang tamat minuman, Nabi kita bismillah minum. Sementara itu di sebelah kanan baginda terdapat seorang anak muda. Belah kanan Nabi ni orang muda. Dan di sebelah kiri baginda orang tua-tua, asyakh. Orang tua-tua. Maknanya orang apa ni? Orang-orang yang besar-besar dia alik ni. Salah susunan, dia panggil salah protokol. Patut dia alik kanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak muda itu. Ini katanya tanda tuan-tuan, siapakah orang muda yang hebat ini? Iaitulah Abdullah bin Abbas. Patutlah orang cerdik. Ghulam tu siapa dia? Abdullah bin Abbas. Nabi bertanya, "Ya ghulam, hei anak, apakah kamu mengizinkan untuk aku beri isinya, nak beri sisa minuman aku ni kepada orang tua-tua? Ahak duduk di kiri ni." Dia sepatut gini. Adabnya, sunnahnya bila kita hidang makanan, kita kena hala alik kanan dulu. Tak kira siapa alik kanan ni, muda ke tua. Walaupun awal duduk sebelah kiri, sebelah kanan dia Ibn Abbas yang muda, maka Nabi terpaksa kena minta izin dengan orang muda ni. Boleh tak saya nak bagi ke orang tua dulu minum? Itu maksud dia. Maka jawab si pemuda itu, "Demi Allah, wallahi ya Rasulullah, saya tidak akan memberikan bahagianku." Nasibi ini bahagian saya. Sekarang ni lepas Nabi minum, berkat hak Nabi tadi saya tak bagi kepada orang lain. Sebab giliran saya sekarang. Mana kalau dia duduk di kiri tak apa. Sekarang ni kita punya giliran saya. Mana menjadi hak saya. Jadi saya tidak akan beri kepada orang lain bahagian daripada sisamu kepada seorang pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan minuman itu pada tangannya, muttafaqun alaih. Ini hadis ini. Yang pertama sekali, tanda para pelajar, yang pertama sekali sunnatus syurb. Sunat kita minum, sunat minum ni kalau kita nak bagi makanan, kita kena bagi kepada orang alik kanan. Mana kalau kita duduk sini kita mula hala kat ni.
Yang kedua, mengutamakan sebelah kanan bukan kerana kehebatan dia, tapi kerana susunan majlis. Susunan majlis. Majlisnya kena ikut ni. Kalau kita contohnya kalau kita bawa air, nah, tetamu ada, ni alik kanan kita ni. Orang biasa-biasa kampung, alik ni alik VIP lah, kena hollow kat ni dulu. Habis nak suruh orang dapat dia boleh, susu awal lagi. Masa orang nak masuk tu atur dah. Awak sini, awak sini. Itu baru jadi. Dia panggil dari sudut protokol. Kalau tidak salah protokol. Yang ketiga, takdirul i'tibar syar'i. Kita kena mengutamakan apa standard yang dikira, kalau bahasa zaman ni SOP yang dikira oleh syarak lebih daripada lain. Hak syarak kata orang sebelah kanan lebih utama daripada sebelah kiri. Tak kira dia besar atau kecil. Kalau kita nak kira ada lagi iktibar lain, mengutamakan orang tua. Tapi oleh kerana dalam majlis lah kena utamakan hal kanan. Yang keempat, sunat elok kita menghormati orang tua. Pasal itulah Nabi kita minta izin. Ya ghulam, boleh tak aku nak tukar? Tapi oleh kerana dia bekas Nabi minum, dia tak mau bagi. Itu dia panggil nak ambil mimma yutabarraku bihi. Ambil keberkatan daripada Nabi. Jadi kita dengan hak Nabi, kita boleh ambil berkat. Minuman dia apa benda pun. Hak Nabi sentuh, Nabi pergi boleh ambil berkat belaka. Tapi bukan gambar-gambar patung-patung replika tu tak jadi. Itu cerita lain. Yang kelima, sahibul haqqi. Orang yang berhak menerima sesuatu itu lebih utama daripada orang lain. Kalau dia kata izin, tak apa, saya benarkan, boleh lah. Yang keenam, bagaimana Islam mengajar supaya melaksanakan hak orang. Jadi dia panggil hukukun nas. Hak orang kita utamakan dia. Inilah di antara yang terakhirnya, harus orang muda-muda ni masuk dalam majlis perbincangan orang tua dengan adat-adatnya, dengan keizinan daripada ketua majlis. Kan Ibn Abbas ni muda. Kenapa dia masuk dalam majlis Nabi? Nabi izin. Sekali lagi, zaman Sayyidina Umar bawa masuk Ibn Abbas dalam majlis. Kumpulan sahabat-sahabat hak senior ni rasa, tak, budak ni, dia sebut Umar, kenapa bawa masuk ni budak ni? Ni kita mesyuarat besar ni, mesyuarat kabinet kita kata dah, mesyuarat apa ni, benda besar, kenapa bawa masuk orang muda ni? Umar kata, mau kenal ke dia ni? Ada seorang pakcik, anak kita ada juga, tak sama anak demo dengan dia. Maka Umar nak suruh orang kenal Ibn Abbas, Sayyidina Umar lontar soalan. Bila tanya soalan, orang ni jawab gini, jawab ni. Ibn Abbas, qul. Ibn Abbas bagi jawapan, habis ngangguk belakang, patutlah padahlah dia masuk pun. Memang budak cerdik, orang alim walaupun umurnya muda. Ini kita kena tahu bahawa tidak salah orang muda-muda yang mempunyai kepakaran. Kita masuk dalam majlis orang tua, tapi budak mari duduk buah sintos lah, hidup lain. Cari geng-geng demo lah, minut test itu. Itu baik. Maknanya naknya, orang ni, orang yang tahu nilai sesuatu, dia tak akan beri pada orang lain. Kita sekarang ni tahu nilai ke tak tahu nilai? Tahu dah nilai. Apa dia nilai? Nabi kata masuk masjid duduk mana? Dia duduk cari tiang ujung, ke duduk sorpan. Duduk sorpan. Mari awal ke mari lambat, pergi awal ke masjid. Tapi berebut tak berebut kita? Tak berebut. Pasal kita tidak tahu nilai yang Allah Ta'ala sebut, falyatanafasil mutanafisun. Dalam siri yang lepas kita dah bincang satu tajuk khas, bab al-isar. Mengutamakan orang lain dalam bab dunia dipuji. Mengutamakan orang dalam bab akhirat lah. Kita duduk depan, tiba-tiba mari pakcik. Pakcik duduk sini, pakcik tua, saya duduk belakang. Lah, tidak dipuji perbuatan itu. Sebab seolah-olah kita kata aku ni pahala banyak dah, we kau orang tua lah pula pahala duduk depan. Itu tidak puji. Tapi kalau kita duduk beratur, nak queue ambil makanan, tiba-tiba pakcik tua mari. Baik pakcik, sini, duduk pak saya. Kita pergi beratur ujung, ganti pakcik. Puji. Dalam bab dunia, mengutamakan orang lain dipuji. Dalam bab akhirat, tidak dipuji. Tak usah tunjuk warak. Oh tak apa, saya tu orang tua. Tak. Orang tua nak pahala mari awal. Bukan mari dulu terhagih-hagih cari tempat orang muda lah. Baik, kita pergi pada hadis yang kedua.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Sahal tadi muttafaqun alaih. Hadis yang ke-570 ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu 'uryanan fakharra alaihi jaradun min dhahabin faja'ala Ayyub yahthi fi thawbihi fanadahu rabbuhu azza wa jalla ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika rawahul Bukhari. Ini menarik, satu perbincangan yang menarik. Kita peminat juga ni perbincangan ini. Nah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala Nabi Ayub sini Nabi Ayub alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang. Satu kes, tiba-tiba muncul belalang emas. Emas macam belalang, pok jatuh. Orang kata bobak-bobak jatuh. Sudah. Lalu Ayub mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam baju dia. Dia ambil baju pakaian dia tu, buka, dia ambil kutik semua belalai tadi tak situ. Maka Allah Ta'ala memanggilnya, Ayub, bukankah aku sudah memberimu kecukupan sebagaimana kamu lihat? Aku bagi cukup dah kamu tu. Apa lagi sibuk-sibuk duk butik emas ni? Ayub menjawab, benar ya Rabbi, saya memang cukup. Saya sudah ada harta, nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Demi segala kemuliaanmu, tetapi aku tidak pernah berasa puas daripada limpahan keberkatanmu. Hadis ini dalam Bukhari. Apa dia maksud? Maksud dianya, Nabi Ayub kata dia ambil ni sebab rezeki Allah Ta'ala hantar mari. Emas jatuh depan dia banyak-banyak. Itu dia panggil berkat, rezeki yang halal. Kata di para ulama Islam kata, jawazul hirs ala istiksari minal halali. Harus kita memperbanyakkan harta yang halal kalau sekiranya kita yakin kita tidak terpedaya dengan godaan dunia. Tapi kalau kita boleh harta lepas ni, jadi sombong, jadi orang panggil jadi hagah, jadi metor. Orang Kelantan kata, dah, dengan sebab harta kita jangan ambil. Tapi kalau kita yakin harta ni dapat kepada kita, Masya Allah, kita akan buka selalu kaunter pembahagian harta, charity, pembahagian kebajikan. Boleh, lagi kaya lagi bagus orang ni, sebab dia bagi harta tu bukan simpan kepada dia. Maka orang ni dia panggil orang yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena berusahalah mencari keberkatan di dalam hidup kita ni. Apakah usaha yang diberkati? Kena banyak ke usaha-usaha. Nabi kata di antara sebaik-baik usaha yang kita makan tu usaha yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Sekarang ni Masya Allah tabarakallah, peluang untuk kita dapat usaha makan yang kita makan, usaha kita sendiri banyak sekali. Belakang rumah kita sanggup membiarkan hutan, pokok-pokok naik besar-besar belakang rumah kita tu, rumput, lalang. Orang Kelantan kata gerak penuh belakang pokok. Dia hanya kerja duduk gatih basikal pergi sana sini. Kenapa? Nak perlu. Cakulah pokok tanah tu lebih baik daripada kita duduk meraung sana sini berapa kerja. Tetapi kita tidak mencari keberkatan, kita mencari kesukaan. Itu lain. Jadi Nabi Ayub oleh kerana dia kata ni berkat ni, harta ni turun, dia cari. Jadi kita kena cari. Cuma sekarang ni kita kena hati-hati. Banyak perangkap-perangkap perniagaan cara baru ni kadang-kadang nampak comel. Kono-kono kita nak ta'awun, nak membantu ekonomi umat Islam, tapi barang yang kita jual tu barang orang kafir. Ada syubhat pula dengan agama mereka, dengan kumpulan-kumpulan dia. Jadi kita kata kena hati-hatilah. Nak jual betul, tapi kalau duk jual liu je, barang-barang tu paksa kena beli sebab nak naik poin, kita kata ini ada syubhat dalam kehidupan kita, berhati-hati. Baik, itu di antara
Kemudian dalam hadis ini juga menceritakan kepada kita Nabi Ayub mandi tak pakai kain. Uryan, mana tak ada kain. Maka hukumnya jawazul ightisari uryanan, harus kita mandi telanjang tak ada pakaian sekiranya dalam bilik mandi. Tapi kalau dia duduk gonggah-gonggah mandi sungai macam zaman budak sekolah rendah dulu lah, itu budak kecil. Musim-musim banjir ni kan banyaklah budak melompak dah, terjun atas pokok lah macam-macam lah, kita kata tak boleh. Jadi kalau kita mandi seorang-seorang harus tak pakai kain basahan. Wa in tasattara, kalau dia berlindung pakai kain basahan itu aula, itu lebih utama. Cuma kenapa Nabi Ayub dicerita sedemikian mandi tak pakai ni? Satu lagi kes Nabi Musa AS berambak dengan batu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa mandi tak pakai baju, tak pakai seluar, kan? Kita dah bahas panjang tajuk ni dulu. Kata ulama, untuk syariat mereka tidak salah mandi tak pakai kain basahan, tak pakai seluar. Boleh zaman dia. Zaman kita ni tak boleh. Jangan kata Nabi mandi juga. Nabi zaman dulu, Nabi Ayub mandi. Boleh, tapi seorang dalam bilik mandi. Tak apa. Baiklah, panjang dah cerita. Kita dah bincang dalam kitabul libas dulu, dalam bab lain, bab mandi tak pakai pakaian, mandi telanjang. Mudah gitulah ayat dia. Baiklah, tamatlah kita bab yang ke-63. Kita masuk kepada bab 64. Babu fadlil ghani asy-syakir wa huwa man akhazal mala min wajhihi wa sarfihi fi wujuhil ma'muri biha. Imam Nawawi ni kalau kita baca tajuk dia tu, kita boleh faham apa yang dia nak dalam bab ni. Imam Nawawi kita kata bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ingat molek ni. Dia tak kata orang kaya sajalah. Al-ghani asy-syakir. Orang kaya yang bersyukur. Ini yang bagus. Yakni orang yang memperoleh harta melalui cara yang halal, yang diredai oleh Allah, serta menggunakannya pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu dia panggil al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur, iaitulah dia boleh harta melalui jalan yang halal dan dia infak pula pada jalan yang halal. Jadi kita kena seimbang. Ada orang ni harta halal, dia infak pula jalan haram, tak jadi. Ada orang tu boleh harta haram tapi baik dia. Bagi tawaran istimewa, saya ada duit judi, nak buat masjid. Jangan. Kita kata tak boleh. Dua-dua tu tidak betul. Yang betulnya harta yang halal, jalan yang diinfak halal, barulah jadi. Maka di sini dalam bab Imam Nawawi ini, iaitu harta yang halal, nafkah pula jalan yang halal, itu terpuji. Al-ghaniyus syakir. Kata syarah kitab ni kata, di antaranya ciri-ciri harta halal tadi, kita mengambil harta itu daripada jalan yang diizin oleh syarak. Izin oleh syarak. Tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan segala jenis penipuan, segala jenis skema-skema ni tak ada. Dan itu caranya nak dapat harta yang baik. Yang kedua, an yu'ti, dengan harta itu kita beri kepada orang yang berhak. Orang yang berhak ke atas harta kita, siapa dia? Yang pertama sekali, orang fakir miskin mengikut kadar nisab zakat. Itu harta, bukan harta kita tu. Harta lalu ikut kita, 1/40. Kemudian yang kedua, orang yang berhak atas harta kita, iaitulah al-ahl wal aulad, isteri dan anak-anak. Orang-orang di bawah tanggungan kita, itu dia panggil hak. Maka kita kena tunaikan hak mereka. Yang ketiga, hendaklah kita nafkahkan harta kita itu ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan itulah, boleh harta halal tapi nafkah haram, tak jadi. Boleh harta haram tapi nafkah halal, tak jadi. Naknya
halal dua-dua, halalan tayyiban, dua-duanya betul, barulah diterima. Baik. Dalam ayat ini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita beberapa ayat Quran. Ayat yang pertama, qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya, mana harta kita ada ni, kita buat berapa? Pada kita infak pada jalan kebaikan dan bertakwa, yakni mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, iaitulah syurga. Jadi orang lagu ni a'ta wattaqa, maknanya memberi dan dia sendiri itu bertakwa. Maknanya syarat kita nak sedekah tu bukannya pakai sedekah gitu ya, dia ada syarat dia. Beri harta halal. Yang kedua, jalan nafkah, jalan yang halal. Yang ketiga, tanda orang yang memberi bertakwa, dia tidak mengungkit pemberian. Ini satu lagi. Harta halal. Orang yang kita nafkah pun memang berhak menerima. Orang fakir, miskin di kampung kita, tapi kita mengungkit, itu pun tak betul. Saya tak mengungkit, saya sebut je, ngungkit lah tu. Bahasa bodoh ni. Ni kalau aku tak tolong, sepak kertas sekarang ni, tak boleh masuk universiti. Mengungkit. Ini bahaya sekali. Jadi kita kena bagi kepada orang a'ta wattaqa. Beri, etika dia mesti bertakwa. Mana kita beri kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak mengungkit, bukan kerana nak menyakiti orang. Ada setengah orang ni dia suka menyakiti, beri. Tapi mulut tu alah, kacik gigi semacam. Bahasa budak ni. Kalau tidak kerana aku merempak budak ni. Sangat. Itu bahasa-bahasa yang menyakiti orang atau mengungkit pemberian. Jangan. Dua-dua tu salah berlaku. Baik. Itu surat Al-Lail ayat 5 hingga 7. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua, sambungan surah Al-Lail daripada ayat 17 sehingga 21. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. Siapa dia orang ni? Kita bongkar malam ni. Siapa orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala ni? Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta benda dia. Bukan nak pujian, tak ada. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun. Kita ni kalau kita beri kepada orang kerana budi, lain. Kenapa tu awak dah sedekah ke budak tu? Ayah dia dulu memang tanggung saya ke banyak. Jadi kita ada budi, ada jasa. Ini tak ada. Kita beri semata-mata kerana Allah. Tidak ada budi kenang-kenangan, tak ada. Tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Surah Al-Lail ayat 17-21. Tanda para pelajar. Kata di ulama tafsir, hadhil ayat nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini turun, asal ceritanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa?
Abu Bakar ni telah memerdekakan beberapa orang hamba yang telah diazab oleh toke-toke mereka di Mekah. Orang ni kena azab, orang tahu Abu Bakar. Nuh. Saudara kita bawa masuk Islam tu kena azab ni. Jemur tengah panah lah letak batu besar atas perut, Abu Bakar lagi. Bangun. Berapa nak? Dia bayar. Merdeka. Masya-Allah tabarakallah. Maka walaupun kata ulama tafsir al-ibratu bi umumil lafzi, yang diambil kira ayat Quran ini umum lafaz, tak kira siapa, bukan khusus sebab. Maknanya kita tak kata ayat ini untuk Abu Bakar saja, tapi kisah turun ayat Quran ini kepada peribadi Abu Bakar yang telah berusaha membebaskan berapa banyak hamba-hamba yang telah terseksa. Abu Bakar telah mencurahkan habis harta benda dia untuk dakwah Islam. Segala benda hak Nabi kita nak abui belaka. Maka itu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar ni bukan kepada orang miskin dia tolong. Ketua-ketua Quraisy telah mendapat jasa daripada Sayyidina Abu Bakar. Bukan Abu Bakar minta jasa dia. Kafir kenang jasa Sayyidina Abu Bakar. Tengok dalam ayat ni katakan tidak ada kita bukan kerana jasa dia tak. Kita beri kerana kita nak beri. Orang lain mengenang jasa. Dalam waktu perdamaian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi mari berunding bagi pihak Quraisy. Abu Bakar cakap kasar dengan dia. Abu Bakar backing sikitlah. Kita nak pergi umrah ni bukan mari nak perang. Mana member-member belakang tu. Ramai-ramai belum hijrah dulu kat game Mekah ni. Jadi Abu Bakar nampak grabal sikit. Urwah kata apa? Ama wallahi. Dia bersumpah. Laula yadun laka indi. Abu Bakar, kalau tidak jasamu tolong aku dulu zaman jahiliah dulu, boleh pedah hari ni. Tapi oleh kerana dia orang jahiliah ni, dia kenang budi walaupun dia kafir tapi reti. Buat kira Abu Bakar, mu ni banyak jasa. Kalau mu tak ada jasa, makan jasa hari ni. Pasal Abu Bakar cakap kasar. Waktu-waktu kita lemah, kan? Quraisy kuat, tapi Abu Bakar ingat kau member dia berani. Itu kata orang Abu Bakar ni siapa peringkat ketua-ketua Quraisy pun kenang jasa dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Siapa dia derma dua pasangan fi sabilillah. Panjanglah hadis ni. Nabi pun sebut. Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, penting ke derma segala jenis benda infak ni?" Nabi kata, "Na'am." Adakah setiap orang tu hak dia derma esok boleh berlaku? Nabi kata, "Ya Abu Bakar, wa arju an takuna minhum." Aku mengharap mulah orang tu. Buka tabung, buka pintu fai derma, Abu Bakar ada. Buka. Kan Nabi tanya, siapa dia pergi mayat-mayat gini? Abu Bakar. Siapa dia ziarah orang sakit? Abu Bakar. Siapa dia puasa? Siapa dia? Hak tanya soalan, dia jawab belaka. Nabi SAW kata tak ada orang yang berkumpul pada satu orang lagu ni sifat dia kecuali memang dia ni ahli syurga. Kita kata radhiyallahu an Abi Bakrin Siddiq. Baik, cerita ayat ni panjang, kita dah hurai dulu, tuan-tuan boleh tengok dalam siri-siri tafsir kuliah subuh kita dalam surah Al-Lail. Tengok di sana, ana dah bincang panjang tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita juga akan bersama dibangkit oleh Allah Taala bersama Nabi, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di atas kecintaan kita kepada As-Siddiq, Siddiqul Ummah, Abu Bakar. Tidak sebagaimana yang dibuat oleh puak-puak Syiah terhadap Abu Bakar, duk cerita Sayyidina Abu Bakar pagi, petang, siang, malam. Kita kata Allah Ta'ala lah sumbak mulut mereka dengan yang sepatutnya kerana kecuruparan mereka terhadap As-Siddiq dan para sahabat yang lain. Baiklah, kita pergi pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam bab ini Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi bawa hadis ayat yang ke surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
Wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu Akbar. Tengok ayat ni kata apa. Kalau kamu zahirkan sedekah secara terang-terang, mana kita sedekah, ambil, maka yang demikian adalah baik untuk kamu. Kerana menjadi contoh yang baik, orang lain boleh ikut. Satu, wa in tukhfuha, dan kalau kamu sembunyikan sedekah serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, kita senyap-senyap ya, kita pergi rumah orang miskin, tengok waktu tak ada orang, Assalamualaikum, Assalam, pengak buka bonek kereta, beras, makanan, bagi belakang. Lebih baik tak ada Facebook, tak ada wartawan. Allah kata apa? Fahuwa khairul lakum, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, Allah sebut kepada kita dua kategori cara sedekah. Kita pun kena tengok tempat yang sesuai. Ada waktunya kita kena sedekah secara terang-terangan. Contoh, kita istihar nak bina masjid. Imam istihar, lepas pada solat Jumaat ni kita akan buat kutipan derma kilat untuk nak bina masjid. Bangunan masjid ni jangkaannya 5 juta. Kita buat besar lalu. Kita ada duit, alhamdulillah. Waktu nak derma kita pun mari, Imam, alhamdulillah saya setuju untuk derma 1 juta daripada harta saya. Boleh kita istihar. Biar toke-toke, ahli-ahli korporat ada ni, Allah, dia 1 juta, aku ada 10 syarikat, tak kira lah, tak boleh naik 1 juta juga. Mari nak 1 juta juga, 1 juta. 5 orang bangun, sesah kita punya kutip berderma. Itu boleh. Sebab nak menggalakkan orang lain supaya buat. Itu bagus. Tapi kalaulah untuk orang pakai miskin, senyap-senyap, elok kita pergi secara sembunyi-sembunyi. Pergi senyap ya sama dia. Sebulan berapa makan? Awak ni, satu keluarga family ni, 1 bulan berapa belanja makan? Berahnya, gulanya, apa ni, minyaknya, apa benda. Dia kata lebih kurang RM300. Baik. Kita pergi di kedai roncik kapur kita, buka akaun RM300, bekal makanan kepada keluarga pula. Mari ambil. Seperti biasa. Biasa kalau kapur dia ada buku 35. Kenapa buku 35? Orang-orang muda ni entahlah mana buku 35. Buku 35 ni buku akaun sampai dulu tu. Tak? Oh lah kita dan duk minum kedai kopi juga, musim-musim hujan begini kak. Sudah makan teh roti canai kak. Mana buku kita? Toke pun cari nama Mamat bin Dolah, ambil. Tanda pula. Tapi waktu jual apuk, jual getah, buku 35 pun keluar duk atas meja. Payah dulu kalau tidak tak boleh makan. Gitu. Cerita buku 35. Ingat dia? Sejarah. Baik. Mana kita buka akaun dia senyap yang mari ambil. Cukup boleh kita pergi bayar. Ataupun hantar makan. Macam-macam cara hari ni ada. Kita kata alhamdulillah. Eloknya gini. Cuma sekarang ni bertembung lah di antara NGO hak buat kerja. Dia kata kita ni kalau NGO ni tak tunjuk gambar, orang tak tahu kita buat kerja, orang tak derma. Jadi kita tunjuk gambar, tapi janganlah ambil gambar mocik dengan skapik berah kita jajah habis gambar anak-anak dia. Kita jagalah juga air muka ataupun maruah orang-orang. Bukan semua orang miskin ni suka diketahui kemiskinan dia. Ada. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis lain, Nabi kata laisal miskin, bukan makna orang miskin yang sebenar itu orang hadut minta-minta. Itu bukan orang miskin, itu orang peminta sedekah nama dia. Tadi dalam khutbah anda sebut dalam hadis Nabi kata apa? Siapa dia minta man fataha babal masalah, siapa dia minta-minta, Allah Taala akan buka pintu kepakiran kat atas orang tu. Waliyazbillah. Jadi orang ni Nabi kata orang betul-betul miskin, orang yang berhajat tapi dia tidak meminta. Jadi kita nak cari betul-betul infak yang betul-betul besar pahala,
Pergi siasat dalam kampung kita, siapa orang yang memerlukan bantuan. Pergi siasat. Keluarga kita sendiri, anak-anak kita. Nah, waris-waris kita tahu waris ni miskin ni. Nah, anak dia 10 orang. Noreh kita orang. Berapa boleh? Sekali hujan mari pencen tak bergaji kata orang. Ini orang kita patut bagi. Jadi alhamdulillah peluang-peluang tu ada. Jadi kita seimbanglah. Ya. Ada sahabat kita YB kata jangan slow sikit, dia tu bak main gambar-gambar Facebook ni. Dia kata kami ni kalau tak tunjuk gambar, orang kata tu buat kerja. Orang kata buatlah demo. Orang lain ni kita hok biasa-biasa ni pun tak usah tunjuk orang sebab kita tak minta derma dengan orang, kita nak derma duit kita. Kenapa nak tunjuk dengan orang? Itu seimbang. Baiklah kita pergi ayat yang terakhir dalam bab ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, sesungguhnya Allah mengetahui. Allahu Akbar. Ayat ni memang pukulan maut atas kepala kita. Betul ke tidak? Allah kata apa? Mu tidak betul-betul derma yang besar manfaat dia kecuali kamu sedekah apa yang kamu sayang. Kita ni sedekah juga kalau buka mari tu baju hok puas pakar. Allahu Akbar. Baju ni tak ada elbow dah ni. Ada belaka warna ni. Sedekah orang. Kau mana makcik-makcik dia tu. Nah. Itulah mesti banjir kat baju bandar siapa sini 2 lori. Allah, tak apa, terima kasihlah tu, tak ada masalah. Tapi yang kedua, buka peti air. Hok ni hok lama dah ni. Dekat-dekat dengan expired date dah dia punya tarikh. Baru cari orang miskin lah. Kita beri apa yang kita sayang. Hadis ni kita panjang dahulu. Seorang sahabat nama dia Abu Talha Al-Ansari, bila turun ayat Quran ni berlari pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah Taala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Harta yang paling aku sayang sekali, min anfasi amwali, harta yang paling bermanfaat, berharga di saya milik, Bayruha. Bayruha ni telaga, air dia bersih, Nabi pergi minum air itu, duduk di belakang masjid Nabi, dekat. Kalau tuan-tuan pergi Madinah hari ni, kita masuk pintu gate pintu Malik Pahak tu, sebelah kiri tu ada tanda bulak putih kan. Kalau pergi kat puak-puak guide travel akan tunjuk ni telaga Abu Talha. Mana kawasan tu? Abu Talha mari kata, "Dha ya Rasulullah hai susyid." Rasulullah, saya serahkan telaga ini. Apalah Rasulullah nak buat? Subhanallah. Ini orang betapa para sahabat radhiyallahu anhu bila dengar ayat-ayat gini melompat. Masya Allah. Semalam pagi tadi tak silap anak. Seorang ustaz, mudir tahfiz, tulis status di Facebook, dia tunjuk gambar anak murid dia duduk bersih bekas makanan kenduri yang sudah basi. Kami ni dekat-dekat maghrib pukul 7 siapa? Kereta mari, van mari. Ustaz, ya, ni kita nak bagi makannya ke pelajar tahfiz. Makanan mana? Ni ada kenduri, mak cik sekian-sekian, mak cik kenduri. Hau tak habis. Buat mari sini. Makannya kenduri pukul 12 tengah hari tadi, dia masak bila? Pagi tadi masak ataupun semalam lagi. Enggak, ustaz ni kata adalah makannya hok masak, hok molek lagi, adanya sudah separuh molek. Bau-bau lain macam dah budak makan. Kalau budak makan keracunan budak ni. Tengok malai kare basi. Jadi budak ni kerja dia kalau duk basuh berkah orang, ambil makan yang basi campur dalam tu siapa? Kita kata jangan buat begitu. Kalau nak ajak budak tahfiz ni makan, budak pondok ni makan, tengah hari tu, hot top waktu kemuncak tu, hot tu kita hantar makan. Ni tunggu hot tak habis, tak tahu nak kita hok mana. Lah. Namun kita kata terima kasihlah, masih ingat lagi kepada pelajar-pelajar pondok ni, alhamdulillah. Tapi akhir ayat ni Allah kata apa? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu nafkah, mu jangan bimbang. Tak ada wartawan tulis. Tidak lapor di Facebook. Tidak cerita di Twitter, di apa-apa benda. Fa innallaha bihi alim. Allah Taala tahu. Kita letak situ baru kita rasa senang hati. Ni tak puas hati Allah, tak puas hati hari ni.
Kita derma banyak, tak ada siapa lapor. Ayat ni ayat berasak je pergi lengon tak. Masjid pun dah tahu dah orang nak buat derma. Tak mari nak sebutin kamera sini. Jadi lain macam. Allah ajar. Ni hikmat. Itu dipanggil tadabbur. Kenapa di akhir ayat Tuhan kata fa innallaha bihi alim. Hak musdaqah jangan bimbang. Allah Taala tahu. Tak ada siapa tahu atas dunia ni lagi baik. Biar kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak riak, kita tidak bangga, kita tidak kita tak belaka-laka. Senyap. Allahu Akbar. Dia kata apa nak marah ke Facebook tu? Zaman dia ni mazhab kita lah ni mazhab Facebook, mazhab wasafi, mazhab. Itulah kerja kita nak kata apa? Allahul musta'an. Baiklah. Maka nasihat saya lah kepada kita semua, kalau derma peribadi usahlah disebar-sebarkan. Kalau kita menguruskan derma seperti NGO ni, terpaksa kena sebarkan, tetapi jagalah keaifan orang yang miskin. Tidak perlu diaibkan mereka dengan gambar-gambar, dengan apa-apa. Tak, cukuplah kita kata orang ni memerlukan bantuan. Orang nak derma, alam masalah. Orang ni tak derma, orang lain derma. Banyak lagi atas dunia ni. Baik. Kita pergi kepada hadis dalam bab kita ni, hadis 571. Tak apa, dia ada 3 hadis ya, jangan bimbang. Bab kita ni pendek-pendek. Hadis yang pertama, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahu ma'la fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaihi. Qala an-Nawawi wa taqaddama syarhuhu qariban. Allahu akbar, senang dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bersifat dengki. Tanda tuan-tuan, dengki sini bukan mana hasad, sakit hati, nak suruh hilang nikmat orang, tak. Dia panggil ghibtah. Tu bahasa dia ghibtah, maknanya dengki nak jadi supaya dia. Bukan dengki nak suruh hilang hak dia lah. Hak haram berdosa besar ni, dengki nak suruh hilang hak orang, itu tak boleh. Ia ni bukan nak suruh hilang, aku dengki dengan kamu ni. Pasal apa? Nak jadi sepamu. Itu tak apa. Dalam bahasa betul dia panggil ghibtah. Kita dengki, jealous kata orang sekarang, nak jadi macam orang ni. Kalau Nabi kata kalau mu nak dengki, nak jadi sepa orang ni, 2 orang ya. Yang pertama kepada orang yang dikurnia oleh Allah Azza wa Jalla harta kekayaan, lalu dia membelanjakannya dalam jalan kebenaran. Orang ni kaya, tapi Masya Allah, kita tengok derma dia berjalan belakang. Orang miskin pun dapat, orang susah pun dapat, pusat pengajian pun dapat, masjid pun dapat, hayawan pun dapat juga. Allah, aku nak jadi kaya juga. Baru jadi. Bolehlah kita. Yang kedua, kepada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, ilmu, sehingga dia memberi keputusan dengannya dan juga mengajarkannya. Mana dia duk mengajar ilmu, orang ada masalah tanya dia jawab, alhamdulillah. Kita ni ialah kadang-kadang royak-royak ada. Sehingga dia memberi keputusan dengannya dan juga mengajarkannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya kata Nawawi, penjelasan hadis baru saja disampaikan dalam bab sebelumnya. Tuan-tuan tanda, lihat hadis 544. Jadi 544 dulu kita dah bincang. Jadi anak pun tak nak bincang 2 kali sini, cuma nak ulas sikitnya bahawa 2 kumpulan ini. Orang ada ilmu yang beramal dengan ilmu dia, kita pun mikir aku nak jadi orang alim juga. Nak mengajar juga, nak baru jadi. Kan? Baru kita panggil 2 perkara. Ni kita tak apa minat je ni gini. Dah, hak kita minat bila tengok orang-orang berjaya. Kelih orang jadi ahli politik ke apa, boleh jadi pakar besar. Nak jadi ahli politik kata kita. Jadi ahli politik 3 kali tukar mazhab tak apa-apa tu. Pagi ni sokong orang lain, petang sokong orang lain. Lah, kita nak yang telus, orang yang betul-betul istiqamah mengajar ilmunya dan juga menginfakkan kekayaannya. Alhamdulillah. Tapi tadi Nabi sebut dah kan, dengan syarat mu yakin kita boleh harta ni tidak menyeleweng. Tak apa. Ni tak tahan, takut boleh harta, apa tu jadi lain macam pula dia. Mana tak disorang tu? Sibuk. Tak ada. Nampak? Mula lain, sekarang ni dah lain dah.
Itu kita bimbang. Kalau kita bimbang tak sudah ambil. Hak kita adalah ni pun comel dah. Alhamdulillah. Baik, hadis yang ke-572. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnataini rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar muttafaqun alaih. Hadis ini ada kategori baru daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bersifat dengki, ghibtah, sama dengan tadi juga, kecuali dua perkara. Pertama, kepada orang yang telah diberi oleh Allah Ta'ala Al-Quran. Orang ni hafal Quran, orang ni faham Quran. Suara dia pula Allah sedap, Masya Allah, kan? Sehingga dia membacanya pada waktu pagi, siang dan malam. Kita pun rasa nak hafal Quran juga, nak mengaji Quran juga, sebab nak jadi macam dia. Jadi alhamdulillah. Yang keduanya, kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala harta kekayaan, lalu dibelanjakannya harta itu pada waktu siang dan malam pada jalan Allah. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, samalah. Yang pentingnya dalam hadis yang kedua ni ada tambahan. Yang pertama tadi harta dengan ilmu. Hak ni spesifik sikit, Quran dengan harta. Sebenarnya Quran itu masuk dari ilmu dah. Cuma nak suruh nampak kedudukan Al-Quran itu sendiri besar. Jadi kalau kita boleh ngaji Quran, kita boleh beramal dengan Quran, kita boleh jadi guru Al-Quran, kita bangga. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, guru Al-Quran besar kau kecil pahala dia? Besar kecil. Bila kau orang belajar Quran dengan dia, kau itu baca Quran, dia pergi ajar ke anak dia, ajar ke cucu dia, ajar, bersambung ilmu itu sampai kepada guru yang pertama tadi. Kenapa kita tak nak jadi guru Quran? Kan? Sebab itulah Nabi SAW paling tinggi darjat, sebab Al-Quran itu mari daripada dia. Allah Ta'ala waktu mari Jibril wahyu ke Nabi, Nabi ajar kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, sampai kepada kita. Hak kita baca bismillah ni siapa ke Nabi? Otomatik. Pasal itulah para ulama dia tegur acara-acara yang kita buat ni, bila ada majlis kita kata ila hadratin Nabi, aku nak hantar ke Nabi Al-Fatihah. Kita kata tak payah hantar. Kenapa kita nak hantar? Al-Fatihah tu otomatik sudah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab jalur kita belajar Al-Fatihah dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak pernah ada Sayyidina Abu Bakar ke Ali ke Al-Fatihah ke Nabi, tidak ada, sebab tak perlu. Dia sudah otomatik sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ini, 573. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Faqala wa ma zak? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Allah, sedihnya cerita ni. Nah, baik, kita terjemah sikit-sikitlah biar zuk Arabi itu tidak lari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa orang-orang fakir muhajirin, orang-orang muhajirin ini banyakkan dia fakir. Sebab apa? Dia tinggal harta benda dia di Mekah dirampas oleh Quraisy. Mereka sampai ke Madinah, menumpang di Madinah. Jadi ada kalangan mereka ni fakir. Tapi orang fakir pun orang baik. Tidak kata fakir hidup merempak kok sedok. Ada makan dia makan, tak ada makan dia puasa pun ni. Dia pergi jumpa Nabi, mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua darjat-darjat ketinggian dan kenikmatan yang abadi. Pahala-pahala besar boleh ke puak dia belakang Rasulullah. Sedih juga kita tak. Orang mari ngadu lagu ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa mazak? Apa maksud awak? Orang kaya ambil semua ni, bolok semua pahala ni, apa maksud?" Mereka menjawab, orang-orang kaya solat sebagaimana kami solat, sama. Kita orang miskin solat, dia solat, pahala serupa. Mereka berpuasa
sebagaimana kami berpuasa, sama. Namun mereka bersedekah, kami tak boleh sedekah. Hak ni kita kata belah hati ni. Nah, dia sedekah pahala, piti banyak kita tak ada duit. Nak makan pun. Hak mana ada ni? Mereka boleh memerdekakan hamba tawanan dan kami tak boleh nak merdeka seorang pun. Macam mana agak Nabi kata? Kita buka kelas perniagaan lah pula buat benda sejadi kaya. Tak. Nabi kita ajar kepada para sahabat ini amalan yang boleh kejar pahala orang kaya. Dengar amalan-amalan ni, biar kita lawan amalan ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna man sawaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Nabi kata, sahabat, mahukah kamu aku ajarkan sesuatu yang kerananya kamu dapat menyusul orang-orang dulu, mau boleh kejar pahala orang dulu, mendahului kebaikan kalian, dan kamu akan mendahului kebaikan orang-orang sudah kamu, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu selain dari yang berbuat seperti yang kamu buat ni. Aku ajar ni tak ada orang boleh challenge, orang boleh pitahmu. Suka adalah orang miskin. Qalu bala ya Rasulullah. Nak. Nabi pun ajar. Dengar ni tuan-tuan. Jangan terlupa hal ni siang malam. Qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salisina marratan. Nabi kata, hendaklah kamu bertasbih subhanallah 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 33 kali. Wa tahmadun alhamdulillah berapa? 33 kali. Wa tukabbirun Allahu akbar berapa? 33 kali juga. Lepas tu kita sudah dengan hak terakhir lah, la ilaha illallah wa la syarikalah tu. Itu yang ke-100-nya. Syukurlah. Puak-puak miskin ni pun lepas maya kat begini, subhanallah subhanallah subhanallah. Boleh cabar pahala orang kaya ni. Dia semaya dia sebelah orang kaya, tengok baca ke apa? Tak kira lah dia nak sembunyi rahsia. Tak boleh orang miskin yang boleh masuk kelak ni, orang lain tak boleh. Nya dengar ni puak kaya, tasbih juga. Subhanallah subhanallah. Tak lama faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari dalam puak-puak fakir muhajirin pun mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Puak-puak kaya tahu kami baca, dia baca juga. Fa fa'alu mislahu. Baca juga Rasulullah. Geng-geng kaya baca juga. Ingat kau boleh Nabi ajar hak lain pula. Nabi kata apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nabi kata apa boleh buat? Itulah limpah kurnia Allah Taala, rezeki Allah Taala beri kepada siapa je dia kendaki. Dia kaya mu tak ada gak dia adalah. Kalah juga orang miskin, benar orang kaya juga. Arti sebab satulah dalam hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya Al-Imam Nawawi buat mari hadis ni kepada kita untuk apa para jemaah sekalian, di bawah tajuk Al-Ghaniyus Syakir. Orang kaya yang bersyukur. Siapa dia? Ni. Kaya dia, tapi masya-Allah nak jumpa dengan datuk ni. Jutawan kita ni, mana pejabat dia? Tak usah pejabat. Pergi tunggu di masjid. Ada lagu tu. Ana jumpa di satu masjid yang kita pergi kuliah. Dia kata, ustaz, lepas pada kita kuliah ni, kita ada minum-minum sikit. Kita pergi minum. Dia perkenal. Imam masjid perkenal ni Tan Sri hok ni. Dia kata hok ni subuh pun ada, gorib pun ada. Tengah hari miss. Pasal apa miss? Duduk pejabat. Kalau hari cuti ada. Kita kata masya-Allah, mereka menjadi tunggu masjid walaupun nama-nama itu dikenali sebagai ahli-ahli kaya. Kita kata masya-Allah tabarak. Ada orang kaya. Zikir. Ni kita hok miskin hangit dalam miskin. Zikir pula malah 2 kali miskin, jawab dia. Pada itulah kita sungguh rasa sedih.
Anda tengok sekarang ni setiap masjid dia ada food bank apa panggil? Ni bank makanan ni. Setengah-setengah masjid dia ada mari di luar tu. Siapa dia berhajat mari sini. Ambil. Ada setengah masjid dia panggil nama. Hujung bulan panggil. Kita kata panggil pukul berapa tu mari tu? Pagilah 10 pagi mari. Kita kata kenapa mari pagi? Mari waktu solat. Pembahagian makanan akan diberi selepas solat zuhur, selepas solat asar, mari. Mari dulu jemaah, tazkirah 20 minit, ambil makanan. Baru betul. Kalau tidak kat dia ni kau duk main jamu makan kita ni. Boleh pahala tak boleh pahala, tapi kita nak kita kesiannya miskin dunia, miskin akhirat. Dunia pun tak dapat, akhirat pula tak dapat, rugi dua-dua. Baiklah kita tackle mereka, kita didik mereka, di samping kita bagi umpan supaya mereka dapat bantuan, mereka juga diberi didikan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bagaimana para sahabat berebut nak buat kebajikan. Orang kaya apa berebut, orang miskin pun berebut, cuma orang miskin kalah sebab dia sedekah, kita tak disedekah. Allahu Akbar. Maka di sinilah kata di para ulama, orang kaya lebih tinggi darjat daripada orang miskin. Tetapi orang miskin akan masuk syurga berapa puluh tahun sebelum orang kaya. Pasal apa? Sebab orang kaya dia kena ada checkpoint. Nak lepas harta dia tu lepas atau tak lepas. Orang miskin nak check berapa tak ada berapa. Pergi masuk syurga dulu. Jadi berapa tahun ada dalam riwayat. Orang kaya, orang miskin mendahului orang kaya sebab dia tidak banyak masalah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hadis ini kita telah bincang panjang di dalam bab wujuhul khairat, pintu-pintu kebajikan di dalam hadis nombor 120 yang lepas. Jadi alhamdulillah ana tak ulang baliklah di sini. Yang pentingnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum suka belajar. Mari tanya Nabi macam ni. Jadi alhamdulillah ana duk tengok dalam kitab syarah kita kepada kitab Perisai Muslim. Tuan tu tengok Perisai Muslim tu ada syarah dia 40 siri kuliah. Ana syarah Perisai Muslim di sini. Di antara kelebihan-kelebihan zikir ada yang mengatasi sedekah. Siapa dia tak mampu nak sedekah, zikir. Allahu Akbar. Tapi kita itulah dua-dua miskin dunia, miskin akhirat ni. Orang panggil miskin tegar lah kita ni. Berzikir pun tidak, sedekah pun tidak, berapa benda pun tidak. Kita kata Masya Allah, rugilah kita. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kita dalam bab-bab pembuat persiapan. Insya Allah dalam siri yang akan datang, bab yang ke-65, babu zikril maut wa qasril amal. Babu zikril mauti wa qasril amal. Allahu Akbar. Bab ingat ke mati, pendek angan-angan. Dia kalau ingat ke mati, angan-angan apa pendek. Ya kita duduk lajuk angan-angan nikah, berasa tak apa nak mati lagi lah jadi gini ni kan. Insya-Allah mudah-mudahan. Pasal itulah ana mukadimah tadi saya kata, siapa nak belajar tasawuf yang murni, inilah kitab dia. Kitab Riyadhus Shalihin. Tak usah cari hak pelik-pelik. Cari hak pelik betul nak buat juga. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.